Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Jadi kita akan try restart balik Facebook Live untuk Dr. Diana join kita. Diana ada terima tak my invitation untuk Facebook? Ada terima tak untuk my Facebook Live invitation? Dapat tak? Okay, baiklah, jadi apabila bercakap mengenai kanser paru-paru ya, tidak semua pesakit kanser paru-paru berkemampuan ataupun mampu untuk menerima rawatan kanser ya di Facebook Live. Sekejap ya, my Facebook Live. Okay, jadi untuk pesakit kanser tahap akhir masih tak dapat lagi invitation. Okay, tak apa. Mungkin kalau tak dapat kita boleh pakai WhatsApp call. Sekejap. Okay, nampaknya mungkin tak berjaya rasanya Facebook Live broadcast. Jadi mungkin saya akan Facebook WhatsApp call. WhatsApp call. Okay, saya akan cuba call Dr. Diana Katiman melalui Facebook Messenger. Sekejap. Maaf ya atas technical glitch. Perkara technical glitch ini memang sering berlaku ya, terutamanya ketika kita mengadakan sesi live seperti ini ya. Okey. Saya akan call Dr. Diana melalui video call ya, kerana beliau tidak dapat nak menerima Facebook Live broadcast invitation. Okey. Okey. Assalamualaikum Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, sorry. I think hopefully view akan lebih clear kot macam ni. Hopefully. Okay. Jadi I think should be fine lah macam ni. Hopefully. Okay. Right. Okay, tak apa. I think should be fine. Okay, jadi mungkin Assalamualaikum Diana. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kita pada hari ini. Sihat ya Diana hari ni? Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Selamat Raya Mak Zai Batin ya. Jadi tak berapa berjaya kita punya FB Live broadcast, tapi tak apa. I think we can still through kita buat melalui Facebook video call. Jadi mungkin Diana boleh share sikit lah kot tentang your background ya, mengenai kita punya discussion hari ni. Pengalaman ya, hari ni tajuk kita adalah pengalaman merawat pesakit kanser ya. Jadi mungkin boleh share sikit your background before kita proceed. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dr. Diana Katiman. Saya bekerja di Hospital UITM sebagai pakar perawatan paliatif, dan sebelum ni pernah mendapat training dengan pakar-pakar perunding paliatif di Malaysia, di beberapa tempat lah, seperti Hospital Selayang, di UM, di UKM dan juga di Hospice Malaysia, letak Sambutan Amal. Okey, baiklah. Jadi sebagai pembukaan ya, mungkin Dr. Diana boleh share sikit apakah itu definisi ataupun apa yang dimaksudkan dengan rawatan paliatif itu sendiri. Jadi perawatan paliatif ni mungkin ramai juga yang tak pernah dengar sebelum ni, atau mungkin orang pernah lebih familiar dengan perkataan hospice. Apa yang dimaksudkan tentang perawatan paliatif adalah penjagaan bersifat holistik terhadap pesakit yang kita katakan mempunyai life threatening illness ataupun penyakit yang
boleh membawa kepada kematian lah. Dan apabila kita bercakap tentang perawatan holistik, dia tidak hanya melibatkan pesakit tetapi juga kepada keluarganya. Jadi kita objektif penjagaan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit dan juga keluarga dari aspek fizikal, emosi, sosial dan spiritual. Jadi secara kasarnya itulah dia perawatan paliatif. Okey, jadi maksudnya kalau kita cakap ni paliatif ni, ada berapa bentuk rawatan paliatif yang ada di Malaysia ni setakat ni? Bentuk perawatan paliatif tu maksudnya kita ada sistem ataupun penjagaan yang pasien dijaga di hospital dan juga ada juga pasien yang dijaga di komuniti lah. Jadi doktor dan nurses yang bekerja di komuniti ni, kita biasanya mereka bekerja dengan hospice. Ada juga hospice yang menerima pesakit dalam di alamat fizikal, meaning inpatient hospice, tapi tak banyak di Malaysia, mungkin ada di Penang satu dan di Johor satu. Yang lain hospice adalah bersifat home visit, meaning doktor dengan nurses pergi berjumpa pasien dan membantu merawat pesakit di rumah. I see. Jadi maksudnya ada yang hospital base dan ada yang home base ya, Dr. Diana? Betul. Okey. Jadi mungkin Dr. Diana boleh cerita sikit pengalaman lah mungkin yang paling bermakna sekali lah pengalaman dalam merawat pesakit kanser paru-paru peringkat akhir ni. Apa yang signifikan ataupun yang rasa nak share dengan para netizen dari segi perawatan pesakit kanser tahap akhir dari bentuk paliatif ni? Apa yang menarik ataupun pengalaman manis lah kiranya? Jadi tak adalah nak cakap pengalaman manis tapi it's an unfortunate event untuk family dan patient yang mengalaminya. Dan saya rasa saya banyak belajar tentang kehidupan daripada pasien-pasien saya lah dan juga keluarga saya. Jadi bila kita cakap tentang pesakit di tahap akhir ni, bukan saja pasien kanser tapi mungkin juga pasien yang medical base, macam contoh COPD ke juga kan boleh juga. Jadi salah satu kisah yang saya rasa sangat mungkin bermakna untuk saya dapat banyak pengajaran juga daripada beliau, dan juga saya niatkan perkongsian ni kepada Allahyarham supaya boleh dijadikan ilmu yang dimanfaatkanlah untuk semua yang mendengar. Jadi pasien ni beliau mempunyai kanser paru-paru tahap akhir, sudah mendapatkan rawatan kemoterapi dan juga oral chemo lah kalau nak senang cakapnya, targeted chemo pill. Jadi tapi dia side effect-nya untuk pasien ni terlalu kuat. Jadi dia tak tahan side effect dia. Jadi dia mengambil keputusan untuk tidak meneruskan mengambil chemo tersebut. Apabila beliau tidak meneruskan chemo, maka beliau telah dirujuk kepada saya dan saya bersama dengan pakar paru-paru pada ketika itu menjaga beliau untuk melalui hari-hari yang kehadapan tu lah. Jadi antara perkara utama yang kita lakukan dalam perawatan paliatif ni adalah identify apa sebenarnya yang patient nak, apa cara yang what is dia punya main objective, apa yang memberi makna dalam kehidupan patient. Jadi bila kita explore dia punya goal of care, dalam masa kita tak tahu dia akan hidup dengan kita berapa lama kan, tapi dalam masa yang dia hidup bersama kita tu, apa yang dia nak, apa yang bermakna untuk dia. Jadi patient ni untuk dia adalah dia nak bersama keluarga, dia nak hidup dalam keadaan yang tidak ada simptom, tak sakit, tak susah nafas. Dia boleh buat aktiviti yang dia suka, dan patient ni dia adalah seorang yang artistik, dia suka melukis, dia suka mewarna, dan dia suka tolong orang. Dia berjiwa pengajar, dia suka ajar jiran-jiran, anak-anak di jiran-jiran dia English, dan dia suka banyak buat charity lah. Jadi bagi dia, yang penting bagi dia adalah dia symptoms free dan dia ada quality of life in sense of dia bersama keluarga dan dia dapat lakukan aktiviti-aktiviti aman yang dia biasa buat. Jadi apabila kita dah tahu itu adalah dia punya goal, dia punya apa yang memberi makna dalam hidup dia, maka kita cuba sedaya upaya untuk meraihkan dia punya
goal tu lah. So apa-apa treatment, keputusan treatment yang kita buat adalah untuk mencapai objektif dia tersebut. Jadi selain daripada kita mengawal simptoms dia, bagi dia ubat tahan sakit, bagi dia ubat untuk kadang-kadang dia loya lah semua dan susah nafas, kita juga address isu-isu psikologi dan isu-isu spiritual macam tu lah. Sebagai contoh, satu hari dia datang sebab dia patah tangan, sebab dia ada tumor dia dah merebak kat tulang kan. Jadi selepas kita letak dia dalam cast iron tu, dia nak terus melukis, dia nak terus buat apa yang dia biasa buat. Jadi kita adjust dari segi itulah supaya dia masih boleh melakukan apa, walaupun dalam cast tu kita adjust punya surrounding supaya dia boleh terus buat. Dan yang paling memberi kesan kepada saya adalah sebab dia ni adalah seorang yang suka bagi charity kan. Dia kata sebelum dia meninggal, dia nak lakukan something yang boleh menyebabkan pahala dia berterusan selepas mati. Jadi dia tanya saya, kata saya nak derma badan saya untuk medicine. Tapi biasanya di Malaysia kalau misalnya patient tak ada kanser, mungkin kita susah nak bagi derma organ kan. Jadi kita cuba next best thing. Iaitu dia kata saya nak derma saya punya paru-paru kepada medical student. Jadi dia agree untuk release dia punya disease lung kepada our pathology museum lah. Jadi hasrat dia tu kita cuba realizekan sebelum dia meninggal. Kita train our staff dan juga kita counsel family untuk mereka pun terima. Jadi adalah deretan peristiwa yang berlaku untuk kita make sure that her wishes come true lah. I see. Jadi maksudnya ketika itu Dr. Diana cuba menggali ataupun cuba explore apa yang penting ya untuk pesakit pada ketika dan saat itu ya. Mungkin masa ketika Dr. Diana memberitahu mengenai alternatif ataupun rawatan paliatif ni kepada pesakit, bagaimana perasaan pesakit ketika itu? Apa reaksi mereka? Pada kebanyakan patient, mereka tak pernah dengar paliatif tu apa. Jadi kadang-kadang mereka rasa bila dah refer paliatif ni, doktor dah give up. Doktor dah tak nak tak nak usaha dah. Tak nak, dah tak ada apa-apa nak boleh buat. Tapi sebenarnya perawatan paliatif ni adalah perawatan yang seiringan dengan perawatan lain. Sebagai contoh, walaupun you still with the oncologist tengah ambil chemoterapi, perawatan paliatif masih boleh bersama-sama dengan oncologist untuk merawat simptom, for example. Jadi penglibatan kami mungkin minimal pada tahap awal, tapi kita boleh membantu oncologist ataupun respiratory physician untuk control simptom di peringkat awal. Tapi bila mungkin di saat-saat yang menghampiri pengakhiran, pelibatan kami mungkin lebih lah. Jadi untuk memahamkan patient dengan family yang paliatif ni bukan bermakna kita dah give up, tapi ia bermakna kita akan bersama dengan pesakit dan juga keluarga sehingga akhirnya dan juga selepas tu, insyaAllah dia adalah supportive untuk family dan patient tu juga. Jadi kebiasaannya bagaimana pula reaksi keluarga? Adakah mereka boleh menerima ke ataupun mereka macam tak boleh nak terima ke ataupun macam mana dari segi keluarga punya penerimaan? Dia bergantung juga kepada family tu juga dan juga kepada patient. Ada setengah keluarga yang agak supportive, dia ikut saja apa yang patient nak. Ada setengah keluarga yang membuat keputusan untuk pesakit. Especially kalau pesakit tu yang elderly, dia akan biarkan anak dia buat keputusan kan. Jadi kalau family tu dia faham konsep paliatif tu adalah untuk membantu meningkatkan kualiti hidup pesakit dan juga family, so biasanya dia akan lebih receptive lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni saya tak patient dan family boleh menerima servis yang kita tawarkan, insyaAllah. I see. Okay. Jadi daripada pengalaman Dr. Diana ya, daripada pesakit-pesakit yang kanser tahap akhir ni, kebiasaannya apa perkara yang penting untuk mereka? Adakah dari segi keluarga ataupun dari segi charity ataupun erti kehidupan tu sendiri? Jadi kebanyakannya apa yang penting untuk pesakit-pesakit kanser tahap akhir ni dari segi mereka? Saya bila ditanya soalan ni, saya akan terus ingat kat salah seorang pesakit saya.
Patient ni dia ada lung cancer juga. Dia sudah berusia. Dia cerita dekat saya, satu hari saya visit dia dekat rumah. Lepas tu dia kata, saya tengah rasa bersalah doktor. Lepas tu kita explore lagi kan, kenapa Encik rasa cakap macam tu. Lepas tu dia kata dia rasa bersalah sebab dia tidak dapat memenuhi hasrat dia untuk bersama dengan mak dia. So dia cakap macam tu. So kita rasa kenapa cakap macam tu. So to cut the story short, dia kata dia adalah seorang teknokrat dan orang yang middle class lah. So dia bolehlah, tak adalah miskin, tidaklah terlalu kesempitan hidup dia. So dia kata bila dia dah menghadapi kematian ni, apa yang dia boleh reflect adalah apa yang penting untuk hidup. Masa awal-awal dulu, dia kata dia rasa bahawa dia kena prove something about his life. Dia nak berjaya dalam hidup, dia nak kaya, dia nak ada career yang baik. Jadi itu yang dia kejar. Lepas tu apabila dia mula-mula didiagnose dengan kanser, dia rasa dia masih boleh teruskan dengan career dia. Jadi dia terus bekerja sebab dia rasa dia boleh manage lagi. Dan tak salah sebenarnya, tapi it's just how you perceive what you are doing tu, what gives meaning kan. Jadi selepas dia dah tak boleh nak teruskan bekerja sebab dia sakit dan dia susah nafas, tapi bila dia teruskan bekerja, dia rasa masa tu dia rasa guilty sebab dia tak jaga kesihatan. Dia perokok pada awal-awal sebelum tu. Jadi dia rasa guilty, dia tak jaga kesihatan. So untuk dia, the first importance, the thing in his life masa awal dulu adalah kesenangan hidup. Kemudian bila dia dah sakit, dia realise that apa yang penting bagi dia adalah kesihatan. Maka dia cuba untuk dia quit smoking masa tu. Kemudian dia jaga, he keeps a healthy lifestyle lah. Dia cuba mild exercise walaupun dia dah didiagnose dengan kanser pada masa tu. Tapi dia cuba jaga kesihatan dia. Kemudian bila dia dah mula start on treatment, dia dah stable, dia mula rindukan keluarga dia, adik-beradik dia. Dia kata dia hargai bila adik-beradik dia datang ziarah dia, kawan-kawan datang ziarah dia. Jadi dia reflect balik pada waktu itu, yang penting bagi dia adalah family and friends. So your career, your money does not mean anything at that time. Your health is important, tapi what gives him meaning adalah family and friends. Lepas tu dia kata yang dia guilty tu, dia pada tahap ni lah dia guilty. Dia kata sebab sebelum ni mak dia okey, sihat, tapi masa tu dia sibuk dengan career dia, dia sibuk dengan menjaga kesihatan dia sampai dia tak pay attention kepada mak dia. Jadi dia rasa guilty sebabnya dia tak boleh nak communicate dengan mak dia sebab sekarang ni mak dia dah ada dementia masa tu. Jadi walaupun dia dah ada masa, dia dah ada kesedaran untuk pentingkan family, tapi dia tak boleh nak cakap dengan mak dia sebab dia dah tak kenal dia dah. Mak dia dah ada Alzheimer kan. Jadi dia rasa guilty sebab itu. Lepas tu dia kata walaupun mak dia dementia tak kenal, tapi dia perhatikan mak dia. Masa tu mak dia dah 90s, dah berusia kan, sebab dia dah umur 70s masa tu. So dia kata mak dia akan sentiasa nakkan kepada zikir dengan pegang Quran walaupun tak dapat nak mengaji. Jadi dia reflect balik, dia kata bila dah nak akhir ni, even family and friends pun tak berapa nak penting dah untuk dia. Tapi dia nak buat macam mak dia nak dekatkan diri pada Tuhan, dia kata. So bila dia datang daripada seorang yang memang nak menghadapi kematian kan, macam dia kan, dia reflect his phases of life, apa yang memberi makna pada dia daripada awal, career dia, duit, kesenangan hidup. Kemudian dia rasa health is important, pasti dia kata family and friends is important, and now dia kata adalah mendekatkan diri dia kepada Tuhan is important for him. Jadi kita yang belajar daripada pengalaman hidup patient-patient macam ni kan. Itulah antara benda yang kalau orang tanya saya soalan tu, saya memang ingat kat pesakit ni. Semoga Allah merahmatinya, insyaAllah. Berapa tahun pesakit tu umur dia, Dr. Diana? He was in his 70s masa 70s, tu. I see. Okay. Baiklah, jadi memang satu perkara yang bermakna ya. Maksudnya kita boleh berbincang, maksudnya kita dapat mengetahui isi hati orang yang betul-betul dekat dengan kematian dan betul-betul dia tahu apa yang
penting tu pun maksudnya masa time tu baru dia menghargai apa yang penting untuk kehidupan ya masa tu. Itulah kita pun belajar juga kan. Ya betul. Yeah. So in the end apa yang penting tu adalah kesihatan ya, keluarga dan yang paling penting sekali adalah ketuhanan ya. Baiklah, mungkin Dr. Nana boleh ceritakan sikit apa sistem sokongan yang diperlukan untuk pesakit kanser tahap akhir ni? Mungkin adakah spiritual saja ataupun banyak aspek sebenarnya, fizikal dan sebagainya? Jadi dia bergantung kepada patient, apa yang penting bagi patient. Some patient dia rasa yang macam saya cakap tadi lah, keluarga tu penting. Jadi kalau kita nak buat treatment, kita akan cuba raikan apa yang penting bagi patient tu. Seperti saya kata tadi, palliative care kita melihat kepada 4 aspek utama lah. Satu, fizikal. Patient kanser paru-paru ni biasanya mereka akan mengalami kesukaran bernafas. Jadi selain daripada dan juga sakit lah kadang-kadang tu kan, jadi kita boleh mencuba untuk mengawal kesakitan dan kesukaran pernafasan ni melalui penggunaan ubat. Jadi sometimes patient dengan family akan ralat sikit untuk penggunaan ubat yang biasa kita akan guna morfin sebab dia punya side effect kadang-kadang bagi setengah patient adalah akan menyebabkan patient mengantuk. Jadi mereka kata kita lalu mengantuk dan nanti saya tak boleh nak buat apa-apa ataupun saya tak boleh nak mengaji ke tak boleh nak solat kan. Jadi mereka request untuk tak nak ambil ubat morfin tu. Jadi untuk saya untuk saya penggunaan morfin untuk mencapai sesuatu objektif untuk beri comfort kepada patient tu kita kena balancekan dengan side effect dia lah dan apa trade off yang patient willing untuk ambil untuk mendapatkan keselesaan tu. Sebagai contoh, boleh tak kalau kita bagi dia merasai sedikit kesakitan tapi dia tak mengantuk sangat, tapi tak adalah pain score tu kosong terus kan, macam tu lah. So kita kena balance kan. Ataupun mungkin dia ada batuk yang terlalu berlarutan ataupun dia terseduh sentiasa, jadi kita ada ubat-ubat yang kita boleh gunakan lah. Itu adalah peranan doktor paliatif lah. Biasanya kita bagi ubat-ubat untuk kontrol macam tu, atau nak improve appetite ke, nak bagi tenaga sikit ke, ada pelbagai benda yang kita boleh cuba buat. Dan juga aspek lain adalah aspek emosi dan aspek spiritual. Kadang-kadang bila orang kata spiritual ni, orang nampak macam religious care, macam kita nak ajar solat ke, nak ajar mengaji ke. Tak, sebenarnya religious tu only part of spiritual care. Spiritual care tu is something else, lagi besar daripada just perkara-perkara religious lah, maknanya amali, praktikal dalam agama kan. Spirituality ni is apa yang memberi makna kepada kehidupannya sebagai seorang human being. Jadi untuk dia, mungkin untuk seseorang itu mungkin macam tadi lah yang patient saya cakap tadi kan, yang penting bagi dia adalah keluarga, yang penting bagi dia adalah family, yang penting bagi dia adalah untuk dia merapatkan diri dia pada Tuhan kan. Jadi bagi patient tu mungkin aspek ketuhanan tu adalah a big part of spirituality. Tapi kita ada juga patient yang tak ada agama, kita ada juga patient yang berlainan agama daripada kita. Jadi kita kena address isu spirituality mereka, tak semestinya religious. Macam patient yang pertama tadi, spiritual yang memberi dia ketenangan adalah dia membantu orang. Jadi untuk dia, bila dia dah meninggalkan legacy yang dia membantu medicine dekat Malaysia ni, untuk dia itu adalah ketenangan. For her spirituality has been addressed. So ada beberapa aspek lah. Dan aspek yang keempat adalah aspek sosial, iaitu macam mana kita membantu keluarga, sebab patient most of the time dekat rumah, bukan dekat hospital pun. Jadi kita kena memberi sokongan kepada keluarga tentang penjagaan patient di rumah. Terutama jika patient tu di akhir hayat, kita kena ajar family tentang penjagaan pesakit di rumah. Maknanya kena train lah, mungkin kena jadi instant nurse, instant doctor dekat rumah, nak ajar bagi ubat macam mana, buat nursing care macam mana. Yang tu palliative akan ajar, insyaAllah. I see. Okay. Jadi maksudnya memang banyak aspek yang kita perlu lihat, dan setiap pesakit tu aspek spiritual ni memang berbeza-beza ya. Jadi kita perlu rancang rawatan tu berdasarkan keperluan pesakit yang tertentu ya.
Ada sedikit soalan ya Dr. Diana daripada netizen. Dia bertanya, palliative care ni derive from where? Dari mana perkataan palliative ni datang? Jadi ada banyaklah discussion tentang asal-usul palliatif ni, tapi yang dari segi generalnya, perkataan ni daripada Latin ke Greek word nama pallium. Bermaksud zaman dulu orang-orang Greek ni dia ada macam kain yang selimut badan dia macam shawl lah, macam shawl. Jadi bila kita kata kain tu menyelimuti badan, pallium, memberi comfort kan, dalam kesejukan tu dia bagi comfort, kain tu menyelubunginya, dia bagi comfort, pallium. So palliative care ni tujuan berasal usul daripada situ, memberi maksud memberi comfort kepada pasien. Jadi itu zaman dululah. Ada yang kaitkan palliative care ni dengan gerakan missionaries ataupun crusaders pada zaman dulu, orang-orang yang balik berperang, kemudian mereka tak sampai dan mereka cedera, jadi mereka diberi rawatan untuk mengurangkan kesakitan daripada kecederaan tu. Tapi kita tak dapat nak pastikan yang tu. Di zaman moden ni, kita konsep palliative care ni diperbaharui dengan satu usaha asalnya daripada James C.C.B. Saunders dekat UK pada tahun 1950-an. Masa tu James C.C.B. Saunders ni, dia adalah asal-usulnya adalah seorang social worker. Tapi kemudian Perang Dunia Pertama, dia terpaksa jadi nurse. Jadi bila dia jadi nurse tu, dia melihat tentera-tentera British masa tu dalam kesakitan, especially orang yang kena kanser, dibiarkan begitu sahaja dalam kesakitan. Paling-paling doktor waktu tu dia orang bagi ubat tidur untuk dia tidur. Go through, dia tak rawat langsung lah kan. Jadi dia seorang social worker yang jadi nurse, kemudian dia kecewa dengan cara patient kanser dan pasien yang menghadapi kematian ni dirawat pada waktu tu. Jadi dia decide untuk jadi doktor. Jadi dia Saunders ni jadi doktor. Dan dia mendalami isu kepakaran untuk merawat cancer pain, dan dia devise a novel way untuk treat cancer pain lah. So mula daripada 1950-an 60-an tu, palliative care dalam dunia moden ni mula berkembang lah. Jadi sebab itu dia agak baru dalam bidang perubatan. Even di Malaysia pun first palliative care service dimulakan di Sabah, kemudian di Penang, dan kemudian dia masuk kat dalam hospital dalam kementerian. So di Malaysia sekarang ni kita ada dalam 20 orang palliative care specialist. Tapi ada ramai lagi doktor-doktor dalam bidang lain yang juga melakukan bidang palliatif. Bukan maknanya yalah, macam ada juga respiratory physician yang ada interest in palliative care kan. So mereka ada melakukan servis tu. Ya, betul. Ya, jadi memang kadang-kadang kita terpaksa rawat sendiri ya pesakit kanser tahap akhir, dan ketika itu kita banyak berbincang dengan doktor palliatif ya, seperti Dr. Diana ya. Kita banyak berbincang ya mengenai rawatan pesakit-pesakit kanser tahap akhir ya, pesakit paru-paru. Ada lagi soalan daripada netizen ya mengenai model Kubler-Ross tentang 5 stages of grief untuk terminally ill cancer patient ni. Ada experience, ada pengalaman ke Dr. Diana dengan 5 stages of grief ni? Boleh cerita sikit? Jadi bila kita kata grieving process tu, dia tak berlaku step by step seperti yang dinyatakan tu kan. Dia tak semestinya dia denial dulu, pasal dia tak semestinya ikut turutan tu. Kadang-kadang dia can combine mix. Kadang-kadang dia accept, lepas tu dia denial balik. Jadi kita kena go, tapi the model tu memberi bantuan untuk kita identify lah patient ni tengah denial, patient ni mungkin anger macam tu lah kan. Dan bila kita dah tahu ada perkara, bila orang grieving, mereka akan mengalami some element of the cycle tu, dan kita akan memudahkan lah untuk kita address yang mana. Jadi kalau misalnya orang tengah marah, kita nak cakap pasal pasal bersabar ke apa, takkan jadi punya. Jadi bila kita identify patient tu ataupun family tu tengah mengalami emosi apa, dan kita cuba address mengikut emosi pada waktu itulah. I see.
Jadi mungkin Dr. Diana boleh ringkaskan 5 peringkat kesedihan tu. Maksudnya kalau ikut model ni apa yang 5 peringkat kesedihan tu? Kobler grieving tu ke? Ya. So kalau the first stage, kalau ikutkan dia punya yang phase yang biasanya tu, the first stage would be denial. Kemudian lepas dia denial, dia akan marah, anger. Dia akan marah kat doktor, marah ni hal lambat buat treatment, marah dekat family nampak bawa dia, marah kat diri sendiri sebab tak pergi check. Lepas tu the third stage would be bargaining. Dia akan bargain lah. Biasa dia akan bargain dengan Tuhan ke, kalau Tuhan sembuhkan saya akan pergi haji. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan menubuhkan NGO, saya akan berkhidmat kepada masyarakat. Ataupun kalau misalnya Tuhan sembuhkan saya akan pastikan anak saya pergi masuk universiti. Bargaining apa-apalah yang dia boleh bargain. The next stage would be dia akan mengalami depression bila dia dah mula sink in bahawa tak guna pun dia bargain ni, tak akan dapat change outcome. So dia akan mula depressed. Dan last sekali bila selepas melalui fasa tu, dikatakan baru acceptance. Tapi seperti yang saya katakan, kadang tu dia tak straightforward. Denial, anger, bargaining, depression, etc. dia tak melalui stage tu. Kadang-kadang dia berpusing kat situ je. Denial, anger. Kadang-kadang dia denial, bargaining, anger, depression, dia tak fix. Ikut tu. Tapi most of the time memang akan melalui fasa-fasa tu lah. Cumanya itulah, each patient tu different kan. So tapi itu grieving process lah. Okey. Jadi nampaknya kita pun sudah menghampiri penghujung ya sesi FB Live. Rasa macam cepat je masa berlalu dengar cerita-cerita menarik daripada Dr. Diana ya. Mungkin Dr. Diana ada kata-kata terakhir ataupun take home message kepada para netizen sebelum kita mengakhiri sesi FB Live kita pada hari ini. Nothing in particular with regard to palliative care, sebab kami di sini adalah untuk membantu. Dan niat kita adalah saya lah personally, kalau saya jumpa patient pun, walaupun sebelum saya buat palliative care, saya akan rasa bahawa bila kita membantu orang, Allah akan permudahkan kita, urusan kita. Jadi samalah dalam palliative care ataupun bidang lain ke, ataupun dalam hidup pun sekalipun kan, kita akan belajar daripada orang di sekeliling kita, maka kita berlapang dada dan kita ready to accept anything yang positif di sekeliling kita lah, insyaAllah. So bila kita terima benda yang positif, kita pun akan memberi positivity kepada orang lain juga, insyaAllah. Okay, insyaAllah, Alhamdulillah ya, begitu banyak kata-kata hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah kita dapatkan daripada perkongsian Dr. Diana Katiman ya. Jadi terima kasih Dr. Diana kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini untuk membincangkan mengenai pengalaman merawat pesakit kanser tahap akhir ya. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberi manfaat kepada para netizen di luar sana ya, dan juga dapat memberikan kebaikan untuk semua masyarakat kita, insyaAllah. Jadi mungkin itu saja dulu. Esok kita akan berbincang dengan Dr. Lim Kim Piao, pakar endokrin, mengenai obesity dan obstructive sleep apnea ataupun tidur berdengkur ya. Jadi itu saja. Sekiranya ada komen ataupun cadangan, boleh type di ruangan komen. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Diana ya, dan juga kepada para netizen kerana sudi bersama-sama pada hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.